Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Faiz Jemurin. Fokus berita malam ini, pendidikan sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi atau STEM merupakan elemen penting dalam memastikan pembangunan dan kemajuan Sarawak yang berterusan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wiin menjelaskan Sarawak memerlukan kepakaran teknikal bukan sahaja dalam perkomputeran tetapi juga dalam bidang lain untuk memacu negeri ini, terutama dalam sektor ekonomi digital dan pertanian. Dalam hal ini, beliau menegaskan penting untuk pelajar mempelajari STEM untuk melengkapi mereka dengan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang sukar, mengumpul dan menilai bukti dan memahami maklumat. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan Bengkel Peningkatan Pengajian Abad ke-21 untuk Guru Matematik dan Sains Sekolah Rendah Daerah Song, Fasa 3 bertempat di Sibu pada Jumaat. Tambah Datuk Roland Sagah, kementeriannya perlu bekerja dengan lebih keras untuk mencapai sasaran 60% kemasukan pelajar dalam kelas STEM pada 2030 seperti yang digariskan di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Bagi meningkatkan pendidikan STEM dan melahirkan pelajar yang berkelayakan, Datuk Roland Sagah menggariskan dua langkah yang boleh dilaksanakan, iaitu meningkatkan kemahiran dan kebolehan guru untuk mencipta pendidikan STEM yang inovatif dan meningkatkan minat dan kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran baharu dalam mata pelajaran STEM. Laporan berikutnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa mengambil berat keperluan dan permasalahan setiap pertubuhan di negeri ini. Menyedari keperluan itu, Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau berkata Kerajaan GPS telah menyalurkan peruntukan tahunan bagi membolehkan aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan. Ini bagi memastikan peruntukan tersebut dapat digunakan dengan sebaiknya dan memberi manfaat kepada mereka dan seterusnya mencapai matlamat Kerajaan Sarawak menjadi sebuah negeri sejahtera. Beliau berkata demikian dalam penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK, Masjid dan NGO di Pejabat Daerah Marudi pada Khamis. Sebanyak 17 penerima yang terdiri dari JKKK, Masjid dan Surau menerima geran berjumlah keseluruhan RM165,000. Anyi dalam pada itu berharap semua JKKK, Masjid dan Surau serta NGO dapat menggunakan dana ini dengan sebaiknya dan telus. Manakala di Sri Aman, dengan seramai 100 orang golongan asnaf terpilih daripada 10 buah kampung di kawasan Simanggang menerima sumbangan keperluan harian menerusi Majlis Sejambak Kasih. Program amal sempena Hari Raya Aidilfitri, anjuran pertubuhan meninggikan akhlak Cecuan Kor itu telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor bertempat di pekarangan Hotel BME di sini pada Jumaat. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Masjid Baru, Kampung Datu, Kampung Hilir, Kampung Tanjung Engkabang, Kampung Tanah Baru Sembau, Kampung Hulu Lemanak, Kampung Tengah, Kampung Hulu, Kampung Pasir Panas dan Kampung Muhibah Sri Aman. Selanjutnya, mengenai agihan sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada golongan memerlukan oleh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Lakib dan Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak Peryatim Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Merangkap Pengerusi Lakib Datuk Talib Zulpilip telah menyempurnakan penyerahan sumbangan tersebut kepada seramai 1,730 orang individu dalam satu majlis di bangunan Martabat Bintulu pada Rabu. Para penerima terdiri daripada ibu tunggal, balu, orang kurang upaya, mualaf, golongan memerlukan dan anak yatim dari penempatan sekitar Bandar Bintulu, Kidurong, Kampung Jepak, Labang, Pandan, Sebauh, Tatau, Kuala Tatau dan Nyalau. Semasa berucap, Datuk Talib berkata sumbangan tersebut memperlihatkan bahawa masih ada masyarakat prihatin serta tidak lupa akan kebajikan golongan yang memerlukan. Tambahnya, jumlah golongan yang dibantu juga semakin bertambah. Ke perkembangan seterusnya, program ziarah Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS Komuniti 2022 dengan pengagihan 100 pek bubur lambuk dan kurma untuk berbuka puasa diteruskan di Dewan Serbaguna Kampung Selemas Bintango pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kong Hing berkata sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini ternyata berbeza berbanding 2 tahun lepas kerana pandemik COVID-19 menyebabkan banyak program tidak dapat dilaksanakan. Jelasnya program seperti ini haruslah diteruskan kerana ia mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk setempat.
Terdahulu, Datuk Ding hadir ke mesyuarat interversi isu bekalan air di daerah Meradong di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Meradong. Jelasnya, kebelakangan ini isu gangguan bekalan air kerap berlaku di beberapa kawasan di daerah Meradong seperti di Sungai Tulai, Sungai Mador, Jalan Ming Ti, Jalan KJD dan Sungai Lelabi Bintango. Tambahnya lagi, isu gangguan bekalan air yang berlaku haruslah ditangani dengan kadar segera. Pada sebelah petang pula, Datuk Ding Kong Hing hadir mempengerusikan mesyuarat pertama Komuniti Baharu Parti SUPP Cawangan Bintango tahun 2022-2024 di Kim Hock Lim Restaurant. Dalam ucapannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua komuniti Parti SUPP Cawangan Bintango kerana telah memilihnya sebagai pengurusi Parti SUPP Cawangan Bintango. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada Cheng Ming Kiong dan Le Chi Hua yang dilantik sebagai pengurusi wanita dan ketua pemuda yang baharu Parti SUPP Cawangan Bintango. Sementara itu, Datuk Ding telah menyempurnakan agihan sebanyak 118 pek bubur lambuk kepada penduduk kampung Melayu di Sungai Gemuan, Gemuan Jaya dan Skim B Meradong pada Khamis. Menurut Datuk Ding, penganjuran program seperti itu akan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan penduduk setempat, terutamanya semasa sambutan hari perayaan. Berucap dalam majlis tersebut, beliau menasihati penduduk kampung Melayu yang akan meraihkan Hari Raya agar berhati-hati meskipun prosedur operasi standard SOP dilonggarkan berbanding 2 tahun lepas. Dalam majlis itu, kad Hari Raya daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg turut diagihkan kepada penduduk kampung. Masih dengan program agihan bubur lambuk di mana sebanyak 300 pek juadah itu telah diagihkan dalam program Jeraya Wara Bubur Lambuk Saberkas di Jalan Wireless Miri pada Khamis. Menurut Ketua Cawangan Saberkas Pujut Kaunselor Warzidia Ahmad, program ini merupakan program tahunan Saberkas di seluruh Sarawak sempena bulan Ramadan. Program tersebut berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari penduduk di kawasan Jalan Wireless Miri pada Khamis. Ujarnya lagi, program ini juga diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan pada tahun ini selepas 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.